Tetapi sebelum tu, Brother Yusof, saya nak minta sedikitlah perkongsian di sini sebab tajuk pada petang ini pun kisah Yusof Iman Kuat peluk Islam. Mesti ramai yang di luar sana tu, masya-Allah. Hari ni alhamdulillah kita dapat ramai orang yang sedang menonton. Mereka tu mungkin ingin tahu apa sebenarnya cerita yang telah membuka hati Brother Yusof untuk terima Islam, walaupun seperti mana yang tadi Brother Yusof kata, dahulunya tu tidak percaya bahawa Tuhan itu wujud. Jadi kita nak dengar daripada Brother Yusof ni, apa turning point dia, apa yang membuka hati dia itu untuk memeluk agama Islam. Silakan Brother Yusof. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, apa turning point saya? Daripada tak percaya Tuhan, boleh jadi masuk Islam. Okey. Dia ada, kadang-kadang ada orang yang masuk Islam ni, dia bukan hanya satu turning point. Dia ada beberapa turning point sebelum dia sampai ke turning point yang sebenar. Saya punya turning point yang pertama adalah tentang apa tahu? Kad kredit. Kalau sesiapa yang tak tahu apa tu kad kredit, nah, contoh. Ini contoh je lah. Saya, waktu habis degree dapat apa semua, saya kerja sebagai pensyarah. Muda, berkaliber, gaji pun okey, dan setiap kali saya akan belanja sesuatu, saya akan bayar full. Saya tak akan hutang. Bank bagi kad lagi, upgrade sehingga saya sudah ada gold card 16,000 satu kad. So, bapak saya pada satu masa dulu, dia pernah tanya saya, kenapa you hanya ada satu kad? Apply lah banyak-banyak. Saya kata tak mau, nanti saya tak boleh bayar. Kalau nanti tak boleh belanja lebih kan. So dia kata bukan, you apply, you jangan pakai. You apply, you simpan. Supaya satu hari nanti, macam sekarang lah COVID-19 ke apa ke, tak ada kerja, you boleh pakai duit tu. Tak payah pinjam dengan kawan-kawan, nanti tak ada kawan. Saudara semua putus hubungan kan. So masuk akal. So I pun pergi apply. Sekali saya apply 10 kad. Dan kerana saya punya rekod dekat Bank Negara, si Chris begitu cantik, maka semua ke 10 semua lulus serentak. Dan Masya Allah saya dapat 16,000 darab 10, 160,000 punya kredit limit. Jadi macam orang kaya, jutawan. You tahu tak, itu duit semua, saya habis belanja, lingkupkan duit tu di dalam 3 bulan. Macam mana? Saya belanja girlfriend, saya pergi exhibition, nak buat bisnes belum ada. Sewa kedai, pergi melancong, beli macam-macam perabot office. Tiba-tiba sedar duit habis. Lepas dah habis baru sedar, rupa-rupanya duit tu kena bayar balik. Masa belanja tu, kita ingat macam apa? Kena pukau kena pukau, tapi bukan pukau pun. Orang kata jangan pakai. Bapak saya kata jangan pakai. Saya pakai juga sampai habis. So selepas duit habis tu, bank kejar saya. Saya lari daripada bank. Telefon bunyi. Wah, tak boleh tahan. Campak itu telefon. Saya menggigil. Sebab saya betul-betul takut tau. Takut sebab tak ada kerja. Dan hutang bank keliling pinggang. Masa depan gelap. I masuk dalam selimut tau. Ambil selimut, tutup diri I. Kalau sesiapa pernah kena demam denggi, you faham saya cakap apalah. Dia punya menggigil betul punya. So, dalam keadaan macam tu, saya ada seorang girlfriend. Kiranya orang Indonesia lah. Yang jenis yang moden sedikit. Tetapi, dia melaksanakan satu perkara perintah yang agak yang baik. Iaitu, dia cuba sampaikan Islam kepada saya. Dia cakap apa? Dia kata, masuklah Islam. You masuk Islam, ada ramai saudara-saudari Islam yang boleh bantu kamu. Saya kata, bantu apa? Dia kata, kan tadi you hutang bank banyak-banyak. Sekarang, kalau you masuk Islam, orang Islam boleh bantu you. Saya kata, tak mau. Kenapa saya harus masuk Islam semata-mata nak minta tolong dengan orang? Saya sendiri pergi belanja duit tu habis, saya sendiri kena bertanggungjawab lah. Saya punya kesalahan yang telah saya lakukan. So, saya reject. Dan satu lagi, yang tadi masa saya introduction tu saya lupa nak bagi tahu, iaitu saya punya kefahaman terhadap agama Islam kurang.
Maksudnya saya tak tahu apa tu Islam. Kadang-kadang saya tengok orang Islam baik, Islam tu baik dalam mata saya. Kadang-kadang setuju tak ada beberapa orang dekat luar sana pengikut-pengikut Islam yang kurang asam sedikit. Maka dalam pandangan mata saya, Islam jadi potong markah lah sikit. Kan? Ini kira lapik sikit lah tau, tak cakap betul-betulnya. So, dalam keadaan macam tu, dan satu lagi yang saya nak kena highlight adalah setiap hari Jumaat. Hari Jumaat untuk orang Islam, hari yang mulia, betul. Tapi untuk saya sebagai Cina, atheist, tak percaya Tuhan, saya sangat tak suka hari Jumaat. Sebab apa? Setiap kali saya pandu kereta, sampai ke depan masjid, tepi masjid, lorong tu ada 4 lorong, tiba-tiba jadi 1 lorong. Kadang-kadang itu 1 lorong pun sangkut. Saya mula maki-maki dalam mulut. Kerana itu jam membuat saya benci, tak suka kepada Islam. Mungkin saya salah faham lah. So dengan ni semua, girlfriend ajak saya masuk Islam, tak mau. Kenapa saya harus masuk Islam? Tiba-tiba, you nak tahu tak? Allah bagi hidayah. Hidayah dia macam mana? Orang putih kata, when the dust settle. Okay? Debu tu dah tak ada dah. Fikir balik. Ya tak ya juga. Sekarang ni aku duit tak ada. Kerja tak ada. Hutang bank keliling pinggang. Telefon bunyi tak berhenti. Satu hari nanti saya tak ada duit nak makan. Saya nak makan apa? Saya tak ada tempat nak duduk, nak tinggal di mana. Sekurang-kurangnya kalau kalau saya masuk Islam, ya. Okay, sorry to cut you there. Tapi untuk sebelum you pergi kepada sebab yang di mana you cakap when the dust has settled tu, saya nak tanyakan dahulu. Tadi Yusof ada sebutkan bahawa you pada peringkat mulanya tidak kenal Islam, malas juga tidak faham tentang Islam, dan kadang-kadang you nampak orang Islam tu baik, you rata Islam tu baik. Dan kalau you nampak orang Islam tu tak baik, jadi tak baik lah. Jadi saya amat menarik dengan poin kat situ, Yusof. Mungkin Yusof boleh kongsikan juga. Jadi daripada, pernah tak sebelum masuk Islam tu, Yusof ada kawan-kawan Islam yang pernah jemput Yusof untuk peluk Islam? Silakan. Okay, pernah ada kawan saya punya ex-boss. Tapi dia tak tahu cara berdakwah. So dia pun tak berani nak buka mulut nak, masuklah Islam. Tak berani. Dia hanya bawa saya pergi ke kedai buku Kinokuniya di KLCC. Lepas tu, bawa saya pergi ke section yang Islam. Tak berani bercakap. Ambil satu buku, What is Islam? Bagi kat saya tengok. Konon-kononnya supaya saya boleh dapat hidayah lah kan. Tapi saya tengok What is Islam, saya letak balik. Sebab saya tak tahu apa tu Islam. So, dia ada niat nak dakwah kat saya, tetapi tak tahu nak cakap. So, to me, no interesting. I mean, nothing attracted me. Jadi ada, tapi yang lain-lain kebanyakan majority saya punya kawan Islam, nobody try to convey Islam to me. Tak ada. But this girlfriend, walaupun dia modern, tapi dia cuba sampaikan. Dia tak peduli sama ada I boleh terima ke tak boleh terima, sebab itu urusan Allah. Dia cuma sampaikan je. Jadi saya nak bagi kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah kita ada kawan-kawan Cina yang ke India ke yang bukan Islam di keliling kita, pekerja ke, rakan sekerja ke, kawan sekolah ke, kita just ajak. Cuba buat. Ajak macam mana? Ada caranya, kena belajar lah, tapi tak boleh terus macam tu je lah. Nanti saya akan kongsikan insyaAllah nanti dekat belakang. Okey, baik Brother Yusof. Baik, apa ni tadi you sebut, nanti insyaAllah you akan kongsikan tips-tips bagaimana kita nak menyampaikan dakwah ni. Saya rasa mungkin bos you yang dahulu tu, dia ada niat nak sampaikan dakwah tu kepada you. Dia nak belikan buku dekat Kinokuniya dan sebagainya, cuma dia tak reti nak cakap. Dan saya percayalah, orang Islam kita dekat Malaysia ni, ramai yang ada niat. Tapi saya nak congratulate dululah. Mereka yang dapat tanam niat, dah pasang niat ni, Allah dah beri markah dah dapat pahala dah. Jadi langkah seterusnya, apa yang perlu kita lakukan?
Baik, insyaAllah tunggu pada penghujung program ni, insyaAllah kita minta Brother Yusof untuk kongsikan. Kita dengar sendiri daripada sudut seorang yang dahulunya bukan Islam, kemudian dia memeluk agama Islam. Apakah tips yang terbaik yang kita boleh kongsikan dengan sahabat-sahabat kita yang bukan Islam? InsyaAllah. Allah